Hai korang, selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okey, untuk video kali ni aku akan cerita kisah tentang 5 sejarah bagaimana tamadun barat sebenarnya pengotor atau lebih dikenali sebagai tamadun Eropah. Kebiasaannya kita diperkenalkan dengan tamadun barat menerusi cerita-cerita dongeng Disney. Bandanya yang cantik bak mimpi, putrinya yang menawan bak bulan purnama dan putranya yang kacak bak kacak. Tapi sebenarnya berdasarkan catatan sejarah tamadun barat dan Eropah sebenarnya adalah satu tandas terbuka yang busuk dan berbau. Okey, dekat sini aku nak ceritakan 5 situasi tamadun barat ratusan tahun yang lepas. Kita biasa bayangkan tamadun Victoria sebagai tamadun kelas tinggi yang mempunyai 5,200 dan 23 etika makan atas meja. Tapi bandar-bandar besar tahun 1800 tahun yang lepas sebenarnya dipenuhi bangkai binatang dan betantan najis. Pada tahun 1880, bandar New York terpaksa mengheret 40 kuda mati daripada jalan raya setiap hari. Kuda-kuda itu mungkin mati sebab terlebih muatan atau apa sajalah, maka pemiliknya kemudian membiarkan saja mereka di tempat mereka tumbang. Kan kuda berat kan? Jadi macam mana mereka buang bangkai tersebut? Mudah saja. Mereka biarkan bangkai tersebut mereput di bawah cahaya matahari. Kemudian baru mereka alihkan anggota badan yang bercerai-berai. Dan kuda tu dah ringan sikit sebab dah kering, kena cahaya matahari. So ringanlah sikit diorang nak angkat. Jika kuda tidak menjijikkan korang, jangan risau. Bagaimana dengan babi? Dikatakan hampir 20,000 babi berkeliaran bebas di bandar New York. Mereka tidak pernah diberi makan dan dijaga ataupun ditangkap untuk makan. Sudah pasti apabila bandar dipenuhi dengan haiwan, bandar raya tersebut akan dipenuhi dengan najis. Bahan tinja tersebut menjadi seolah-olah kapet di atas jalan raya lalu mengeluarkan aroma yang busuk. Dan disebabkan najis anjing, kuda, babi bercampur aduk, aku rasa korang dah boleh bayangkan kot keadaan jalan kat sana macam mana. Sebelum sistem perpaipan rumah diguna pakai secara meluas, orang dulu-dulu menjadikan amalan membuang najis keluar tingkap sebagai perkara biasa. Dulu, tandas cumalah merupakan baldi yang diisi dengan najis dan air kencing. Jadi, apabila ia penuh, biasanya anak kecil ataupun perempuan akan membuangnya. Orang yang berada di tingkat bawah mudahlah untuk membuang saja isi kandungan ke tanah. Tetapi bagi mereka yang berada di tingkat 10, 11 dan 12, mereka cuma membuka tingkap dan melontarkan isi baldi ke bawah. Kan kita biasa nampak imej wanita barat memegang payung, bukan? Itu bukanlah semata-mata kerana perempuan-perempuan tersebut mahu melindungi diri mereka daripada cahaya matahari ataupun hujan. Tetapi sebenarnya mereka mahu menahan diri mereka daripada dihujani curahan taik. Maka satu akta pun dibuat untuk membendung amalan menjijikkan itu. Taik hanya boleh dibuang antara pukul 10 pagi sehingga 7 malam. Dan pembuang taik mestilah menjerit gardilo yang bermaksud jaga-jaga air. Tindakan tersebut adalah untuk memberi amaran kepada orang yang di bawah untuk cepat-cepat lari. Kalau tak, diorang akan terkena taik. Dalam filem, kita selalu lihat golongan-golongan elit barat yang memakai rambut palsu yang panjang semacam sarang burung. Tetapi dalam dunia sebenar, memakai rambut palsu itu sebenarnya golongan yang paling kotor yang dipenuhi kutu dan menghidap penyakit kelamin. Pada tahun 1580, penyakit kelamin menjadi yang paling teruk yang melanda Eropah sejak wabak hitam. Kota London dipenuhi oleh gerombolan besar pesakit sifilis. Tanpa antibiotik, pesakit menghidap penyakit seperti kudis, ruam teruk, kebutaan dan kehilangan rambut. Eropah mula dipenuhi oleh orang-orang botak. Pada zaman pertengahan, sekitar tahun 700 Masihi, dunia barat memiliki tempat mandi awam mereka sendiri. Malah tempat mandi awam tersebut menjadi pusat sosial dan hiburan. Tetapi masalahnya, tempat mandi tersebut bukanlah tempat untuk diorang mandi. Tetapi orang barat jadikan ia tempat untuk berparti dengan meletakkan makanan di atas batang kayu dan di atas air. Dan disebabkan mereka bercampur mandi antara lelaki dan perempuan, nak lagi bila diorang dekat dalam tu, diorang tak berpakaian. Jadi korang dah boleh jangka dah kan apa yang berlaku dekat sana. Tempat mandi awam mereka menjadi tempat pelacuran. Maka apabila wabak hitam melanda Eropah, mereka mengubah cara mereka memandangkan tempat mandi awam telah menjadi pusat pelacuran. Mereka mula menyangka mandi itu sebenarnya buruk untuk kesihatan kerana ia membuka rongga badan anda kepada penyakit. Jadi mereka menggunakan ilmu logik
orang Eropah berhenti daripada mandi. Itulah sebab raja-raja England dilaporkan oleh duta negara lain sebagai berbau, lebih teruk daripada binatang liar. Raja dorang pula dikatakan hanya mandi 2 kali dalam hidupnya. Ditambah mengeruhkan keadaan lagi, agama dorang pula melarang dorang mandi kerana ia cumalah keseronokan dunia. Kerana amalan mandi beramai-ramai menyebabkan perzinaan. Berabad-abad lamanya, amalan pergigian bukanlah satu kejayaan. Dikatakan misi mencabut gigi diserahkan kepada tukang gunting rambut atau tukang kayu ataupun tukang besi. Korang bayangkan mencabut gigi menggunakan alatan membuat pedang. Proses membersihkan gigi pula kedengaran seperti cerita ahli sihir. Kalau korang nak tahu, ubat gigi dorang diperbuat daripada campuran jantung cicak, kepala arnab, tikus dan air kencing. Merupakan bahan pembersih gigi dan pemutih gigi yang biasa. Bulu babi pula digunakan untuk menggosok gigi. Kiranya diorang buat macam bulu gigi lah, bulu babi tu. Kan tadi aku dah ceritakan tentang amalan kebersihan orang barat yang enggan mandi. Korang bayangkan seorang doktor gigi pada zaman tersebut memasukkan tangan mereka ke dalam mulut korang dengan tak mandi dah 2 tahun, lepas tu nak masukkan tangan kat dalam mulut. Ya Allah. Okey, aku rasa itu saja kisah yang aku nak sampaikan dekat korang. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video aku yang seterusnya. Bye.